اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم افتح علينا فتوح العارفين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم أجرنا من النار. اللهم آمين. Yang kita alu-alukan tetamu undangan kita yang terhormat, yang berbahagia Datuk Ustaz Kazim Ilyas, yang juga diraikan yang berhormat Encik Asmirul Adul Kupang Rotan, Tuan Imam, Ahli Kuasa Masjid, tuan-tuan, puan-puan, ibu ayah para guru, ustaz-ustazah, doktor-doktor, cikgu-cikgu, seterusnya ibu ayah muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan pada malam yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala sudi untuk memandang kita dengan pandangan belas kasihannya. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat dan keampunannya pada kita semua. Amin. Ibu ayah, tuan-tuan sekalian, Masjid Kupang Rotan, ceramah sempena Isra dan juga Mi'raj, anjuran ahli jawatankuasa Masjid Nurul Ihsan Kupang Rotan, yang mana tajuk pada malam ini yang dipilih iaitulah perjalanan Nabi yang agung, iaitulah yang dinamakan sebagai Isra dan juga Mi'raj. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, pohon selasih di tepi perigi indah berseri di waktu pagi, Isra dan Mi'raj mukjizat Nabi. Marilah kita sama hayati. Sebelum kita mulakan forum kita ataupun ceramah kita, tuan-tuan, suka untuk saya nak perkenalkan di panel yang tidak asing lagi bagi kita di Kedah ni khususnya dan di bumi Malaysia ini umumnya. Tuan-tuan sekalian yang berada bersama dengan saya di atas kursian yang amat empuk ini adalah Datuk Ustaz Kazim Ilyas Al-Hafiz Al-Syafi'i Al-Ash'ari. Beliau adalah pengasas dan pengerusi Pusat Pendidikan masuk keluar TV, radio. Ustaz Kazim juga seorang TikTok famous, yang dia keluar ke FYP video Ustaz Kazim. Datuk Ustaz Kazim juga adalah seorang yang berstyle, boleh masuk ke dalam filem. Saya ingat saya last sekali filem Datuk ialah Datuk ni masuk dalam filem 18 Puasa, arahan Allahyarham Muhammad Khalid. Yang tu yang saya tahu lah. Mungkin ada lagi projek nanti Datuk berpeluang kan. Nanti Datuk cerita lah yang tu. Dan Datuk juga seorang yang amat berpengalaman luas dalam bidang dakwah. Kira-kira 20 tahun, 30 tahun. Dua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Baik. Tajuk pada Isra dan juga Mi'raj. Kita mulakan dengan firman Allah surah Al-Isra ayat yang pertama. Bunyinya begini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Biar apa dah? Linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah menjalankan hamba-Nya yakni Nabi Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram Al-Mukarramah ke Masjidil Aqsa di Palestin, yang kami berkati sekelilingnya untuk memperlihatkan kepadanya tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran kami. Sesungguhnya Allah jualah yang maha mendengar lagi maha melihat. Al-Isra ayat 1. Dalam tafsir Al-Qurtubi, ibu ayah sekalian, tentu dalam tafsir Al-Qurtubi, Imam Qurtubi memperkulang 8 masalah atau 8 perkara daripada ayat ini. Di antaranya ialah sebutan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad dengan sebutan Abdun. Dalam perjalanan yang agung, kira-kira bahasa ini kita panggil perjalanan yang epik. Allah guna perkataan Abdun. Soalan nombor 1 kepada yang panggilan itu. Kenapa Allah guna perkataan Abdun bi'abdihi, dengan hambanya di dalam peristiwa Isra dan juga Mi'raj ini? Dipersilakan Datuk.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Qala Allah Ta'ala, tilka ar-rusulu faddalna ba'dahum ala ba'din minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat. Sadaqallahul azim. Terima kasih kepada Ustaz Yusuf selaku moderator, Ustaz Sri Muhammad. Terima kasih kepada Tuan pengurusi, Tuan Imam dan seluruh ahli-ahli jawatan kuasa masjid, pegawai-pegawai masjid yang dihormati, yang berhormat Tuan Asmirul selaku adun kebarokan, seterusnya pimpinan masyarakat, tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan dirahmati Allah. Allah gunakan perkataan hamba-Nya. Subhanallazi asra bi'abdihi, maha suci Allah yang memperjalankan hamba-Nya. Kita sekarang ni hamba ni kita pakai Ustaz, bila mai Ramadan nak tempat model, nak tempat buka puasa tu malam ketiga penaja hamba Allah. Kita pakai ke hamba Allah. Tak mau sedekah kafan. Di belakang istiadah masjid tu hamba Allah. Wakaf daripada hamba Allah pun kita guna juga hamba Allah. Ataupun anak kita balik pada sekolah dia kata, "Pak oi, no cikgu minta derma. Nak buat maraton. Nak bagi orang lagi RM1. Nak tulis nama Pak, hamba Allah. Mai 100 pun nama Allah juga tak apa. Pun nama ayah lah Allah. Nampak tak? Kalau sikit nama Allah, kalau banyak tu pun nama dia banyak cantik. Kita hari ni senang-senang mengaku hamba Allah, padahal nak mencapai taraf hamba Allah tu cukup susah. Hamba Allah, apa makna hamba Allah? Wahai Ibrahim, sembelih anak. Nabi Ibrahim dia mimpi Allah Ta'ala perintah supaya sembelih anak dia Ismail. Dan Nabi Ibrahim buat. Dia tak bincang pula ahli mesyuarat nikah pun tak bincang. Dia kata, anak saya malam Pak mimpi Pak sembelih apa pendapat mai weh? Kata buat apa? Itulah hamba Allah Ibrahim dan Ismail. Tak bantah. Padahal nak dapat anak 20 tahun nikah baru dapat anak. Bila dapat anak, Allah Ta'ala kata pada Nabi Ibrahim, sembelih anak kamu wahai Ibrahim. Dia tak letak jawatan sebagai Nabi. Kalau orang tu dapat anak suruh melih lah. Isteri dia pun tak kata lagu tu. Orang semua mengandung senang melih. Dia tak kata lagu tu. Nabi Ismail pun tak kata, itulah Pak kali nak tidur musuh kaki dulu. Main migang dia macam main boleh orang lapar lah, kita je lah. Nabi Ismail pun tak kata lagu tu. Itulah tandanya hamba maknanya jadi hamba Allah. Allah kata Allah kata bibi, itulah hamba Allah. No. Wasma'il fulk, pi buat kapal. Bi'ayunina wa wahyina. Buatlah kapal. Kami tengok, kami perhati buat. Buat kapal seorang, duduk atas bukit, buat kapal seorang, berapa lama nak siap. Nabi Nuh masa tu umur dekat 100. Dekat 1000 tahun. 900 tahun dah. Tiba-tiba kena pergi buat kapal. Kita ni kenapa kalau umur 80. So buat umur sendiri dengan kau. Allah tak tahu nak apa lah. Nak harakat lah. Puasa pun tak lama, aku tak tahu lah. Nak puasa lagi mana ni. Nak main bulan depan tak tahu lah. Aku dah tua lah. Baru nak main puasa. Malam boleh makan. Yang tak boleh makan pula siang. Halo, siang yang tak boleh makan. Malam tu bang maghrib terkenal nak. Tu pun tak tahu lah. Nak harakat lah. Tapi kalau ajak bilang kami dia tak apa lah kan? Lah tak apa. Dia isteri dia tiba tu kan? Dia pelit. Tuan-tuan, Nabi Nuh umur 4000 tahun. 100 tahun dah. Allah kata pergi buat atas bukit Nuh buat kapal.
Kalau kapal kecil, lagu sampan kita, tak apa. Kapal besar banget, oi. Segala binatang nak naik. 2-3 tingkat punya kapal besar. Nak tahan ombak yang besar tu. Dan Nabi Nuh buat. Dan Nabi Nuh kata, tak apa aku buat ni, aku hamba Allah. Ni dia ni yang katakan hamba Allah. Hamba Allah ni dia tak pernah bantah. Jadi kalau kita ni, dia tulis kat belakang sejadah tu, wakaf hamba Allah, tak mana bantah. Mengaku hamba Allah 24 jam. Kita ni Ustaz, sebagai hamba Allah, kita kena puasa. Lama mana? Tak tahu lama mana seronok puasa. Kita ni hamba Allah kena puasa. Lama Ustaz, oi. Hamba Allah, dah Allah perintah suruh puasa lah. Marah, di mana-mana bagi tudung. Oh, mak tak pernah buka lah. Mandi pun tudung. Sebab ni kita hamba Allah, saya apa peraturan Allah boleh. Apa Allah tak buat-buatlah, mak setuju. Ni kata suami mak nak nikah leh. Yang tu mak tak setuju lah. Tadi kata hamba Allah. Hamba Allah kan setuju semua. Mai lagi pisiam. Dulu asah golok, asah barang tunggu, dia kata yang tengok lagu mana. Tadi mak kata mak setuju dengan semua hukum Tuhan. Pasal puan main nikah lain tak setuju pula. Dah tu mak tak setuju. Maknanya belum hamba Allah. Nak jadi hamba Allah ni kena terima semua. Kena terima semua. Pasal puan mak tak pergi masjid, dah sulit lah. Berapa kali lah? 2. Satu tu kasut mula-mula hilang bantah. Batu merah tak apa, lepas tu beli baru batu. Batu mu hilang lah, mak tak main, mak tak main lah. Kalau tak terima kan, dah ketentuan ke-9, main lah semayang. Dah, mereka bukan nak main bayang, mereka nak balas tu semua. Mereka main balas tu, Pak tak biar, Pak cakap tentang Jumaat, orang tak biar. Tu main Jumaat dia berapa rumah. Pak tanya, nak tak pergi masjid ke? Abang tak pergi masjid ke? Mak apa? Tuhan faham. Abang nak kaya. Maknanya kalau dia tak menerima ketentuan qada dan qadar daripada Allah, belum lagi hamba Allah. Hamba Allah ni dia setuju semua dengan perintah Allah. Yang tu yang kata hamba Allah. Kalau kita ni ada setengah setuju, ada setengah tak setuju. Wah. Satu. Yang kedua, bila Allah mengiktiraf dia tu hamba, maknanya hebat kan? Kita ni kalau Allah Ta'ala iktiraf kita sebagai hamba Allah, alhamdulillah. Dia berbeza dengan hamba di sisi manusia. Bang oi, pergi kedai dah no. Perah habis dah, balik lagi tukar gas no, gas habis. Ingat aku hamba hang. Wah, ingat aku hamba hang. Oh, kita kalau sebut hamba ni enak. Tetapi kalau kita hamba di sisi Allah, itulah maqam tertinggi. Aku nak menjadi ibadur rahman. Di dalam Al-Quran ada syarat-syarat nak jadi ibadur rahman, hamba kepada Allah yang Maha Pemurah. Kalau Allah mengiktiraf kita, hebat tuan-tuan. Dia beza tu, hamba di sisi Allah mulia, sesungguh-sungguh mulia. Tapi manusia kalau letak hamba ni, dia panggil hamba abdi. Yang ketiga, perkataan hamba merujuk perkataan itu kepada nabi-nabi dan para rasul di dalam Quran. Kalau ada ayat berkenaan dengan hamba Allah, maka ayat itu merujuk kepada nabi, merujuk kepada rasul yang diceritakan dalam ayat itu. Dalam surah Al-Isra' tadi, Allah Ta'ala cerita Nabi Muhammad itu adalah hambanya. Maka Allah Ta'ala sebut Nabi Muhammad abdihi, hambanya. Dia tak kata subhanallazi asra Muhammad. Dia tak sebut. Dia mengiktiraf Maha Suci Allah yang memperjalankan hambanya. Maknanya Nabi Muhammad itu ialah hamba Allah, diiktiraf sebagai hamba Allah. Dan yang keempat, yang saya muliakan, boleh tak kita ni menjadi hamba Allah? Boleh. Wajiblah kita cari jalan macam mana kita ni nak diiktiraf oleh Allah sebagai hamba Allah. Apa jalan dia Ustaz? Sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat.
Walaupun benda tu kita rasa duk siapa. Ada satu bapa dia pergi jumpa saya, dia kata, "Ustaz, anak saya perempuan. Soalan, kalau saya tak sunat anak saya, Ustaz kata apa? Saya tak mau sunat anak perempuan saya, Ustaz nak kata apa?" Nak kata apa? Ustaz, aku yang aku sunat. Apa? Berat nak sunat tu, saya tahu. Yang berat nak sunat tu, saya tahu. Dan dia tanya pula, orang lelaki-lelaki bersunat ni, mai mana hukum? Saya tanya kat siapa? Abang tanya lagu tu. Dia kata dalam Quran sebut, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya diciptakan manusia itu sebaik-baik bentuk kejadian. Jadi kalau sebaik-baik bentuk kejadian, waktu lahir tu baik dah. Bentuk dia bagus dah. Mai mana bersunat dah? Maknanya seolah-olah ciptaan Allah tak baik. Kena mai potong pula. Oh, dia kilah begitulah. Kalau tuan-tuan jumpa orang macam ni, tuan-tuan nak kilah apa dia tak? Saya tak kilah, dia kepak dia pula. Itu siapa boleh buat? Kita nak kilah dia lagu mana pula? Saya kata dekat dia, hak bersunat tu pun perintah Allah juga. Kalau abang kata sebaik-baik bentuk kejadian tu, maknanya tak boleh ubah. Habis tu yang abang potong kuku saya pun, kuku ni pun Allah jadi dia pun, apa saya potong? Dia potong tu kerat ni apa? Mai jemah kerat, mai jemah kerat tu saya kerat. Mau 40 tahun dah tak kerat, kalau nak makan nasi lagu nak. Nak makan nasi lagu mana, nak bawa kereta lagu mana, nak bawa motor lagu mana. Ni main dengan ceramah ni, semua kuku 4 kaki orang. Pakak lu belakang, kuku aku dulu kata. Rambut kita ni pun panjang juga, pasal apa yang abang pergi kerat. Kita potong bagi kemas semua pasal Nabi suruh kerat, Nabi suruh potong. Misal kita pun Nabi suruh dagang elok-elok semua. Maknanya perintah bersunat tu perintah Nabi. Perintah Nabi bersunat tu pun ada dalam Quran. Memang tak ada lah, tetapi dia ada. Sunnah pada kita tu ada. Ikut millat Ibrahim Hanifah. Kamu ikut apa hak Nabi Ibrahim buat. Dalam Quran sebut Nabi yang mula-mula bersunat Nabi Ibrahim. Ada perintah dia lah. Tuan-tuan, Nabi Ibrahim mula-mula bersunat dulu dengan kapak. Tuan-tuan jangan lu bayar kapak ada tukar pokok ni kau. Loh bakor. Bukanlah tu. Tu belajar elok-elok. Jadi tuan-tuan yang saya hormati, jom kita ni jadi hamba Allah. Maka nak jadi hamba Allah tu apa? Sami'na, kami dengar. Dan kami ta'at wa ata'na. Surah Al-Isra ayat 60. Salah satu benda nak test sama ada kita ni jadi hamba Allah ataupun tidak, ialah Isra dan Mi'raj. Yang tu yang Allah Ta'ala sebut. Wa ma ja'alna ru'ya. Dan tidaklah kami jadikan allati ru'ya yang kamu nampak dalam mimpi kamu itu melainkan menjadi fitnah, menjadi ujian kepada manusia. Maknanya tuan-tuan, Isra Mi'raj ni nak uji kita ni jadi hamba ke tidak. Kalau kita hamba Allah, kita percaya sungguh-sungguh peristiwa Isra dan Mi'raj. Tetapi kalau kita ni tak jadi hamba Allah, kita duduk tikai. Taklah dia naik ke langit tak pakai oksigen pun. Ingat dia naik Armstrong. Dia tu hamba Allah. Taklah apa. Tak percaya tapi itulah. Ialah apa? Tak kita nak jalan jauh pun naik petak bang macam Nabi naik. Ialah apa? Maknanya hang belum hamba Allah. Baik siapa hang belum hamba Allah? Jawapan dia pusingan dulu. Wallahu a'lam. Masya-Allah tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada lebih kurang 1 2 3 4. Tapi itu poin yang Datuk bagi kepada kita tentang hamba Allah. Tuan-tuan, puan-puan, ibu ayah sekalian yang bagi Datuk, Nabi Muhammad SAW melalui peristiwa Isra dan juga Mi'raj ini menunjukkan bahawa Nabi itu seorang hamba yang kamil. Seperti apa yang disebutkan oleh Datuk tadi, bahawasanya apabila disebutkan tentang abdun ataupun diiktiraf satu orang itu dengan abdun, pastilah orang itu adalah seorang Nabi ataupun Rasulullah dalam Al-Quran.
Bahkan Nabi Muhammad SAW ni adalah satu orang Nabi yang lebih daripada makhluk yang lain. Bukan hanya lebih daripada Nabi-Nabi yang lain, bahkan lebih daripada makhluk-makhluk yang lain. Dua yang sekalian, di dalam peristiwa Isra dan juga Mi'raj, Nabi sampai di tempat yang Sayyidina Jibril tak boleh pergi. Kalau Sayyidina Jibril pergi, dia akan terbakar. Tapi Nabi, kalau Nabi pergi juga ke tempat itu, Nabi akan maju ke depan. Nabi akan boleh pergi. Dalam satu salawat yang dikarang oleh Sayyidina Syekh Salih Al-Ja'fari, seorang wali Allah dan ulama besar daripada Al-Azhar Mesir, disebutkan salawat ini, salawat yang panjang, saya ambil yang depan saja. Allahumma salli ala man a'laita lahu. Ya Allah, selawatlah kepada Nabi Muhammad yang engkau angkat derajatnya. Wa kashafta lahul hujub, kemudian engkau bukakan hijabnya. Faraqa ila ma lam yarqa ilayhi khalilu. Maka dengan angkatnya Allah kepada Nabi SAW itu, maka Nabi naik ke tempat yang tidak sampai Ibrahim, Khalilullah Nabi Ibrahim. Wa wasala ila ma lam yasil ilayhi Jibril. Dan Nabi SAW sampai di tempat yang Sayyidina Jibril, malaikat Jibril tak sampai. Wala dha'i ma lam yanzurul karim. Dan Nabi SAW melihat apa yang Nabi Allah Musa Al-Kalim, Kalim Allah Nabi Musa SAW tidak melihat. Maka kita dapat daripada poin nombor 1 atau pusingan yang pertama tadi, bahawa Nabi SAW Nabi sebaik-baik Nabi, Nabi sebaik-baik makhluk. Baik, soalan yang kedua adalah yang berbahagia Datuk dan tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kita nak minta daripada Datuk untuk ceritakan satu daripada pengajaran yang mana kita boleh faham atau kita boleh belajar malam ni daripada sekian banyak pengajaran ataupun peristiwa yang dilihat oleh Nabi SAW. Nabi tengok macam-macam tuan-tuan. Sebab Isra' tu satu, Mi'raj tu dua. Isra' kemudian Mi'raj. Nabi tengok macam-macam. Nabi jumpa Nabi ini, Nabi jumpa Nabi ini, Nabi jumpa Nabi ini, Nabi jumpa Ifrit, Nabi tengok syurga, Nabi tengok neraka. Banyak pengajaran dalam tu. Kita minta Datuk sebut satu yang paling penting sekali untuk kita belajar malam ini. Daripada banyak, silakan. Baik, tuan-tuan yang saya hormati, alhamdulillah. Sofa ni sedap dulu Ustaz. Tapi kalau pendek dia sedap kan. Dia boleh sadap ni, dia tak boleh sadap pun lagu tu. Macam tuan-tuan dapat tiang, dapat dinding lega. Tengah-tengah tak ada dinding lega, lagu tu mesti pegang. Kalau bagi tuan-tuan sikit cantik, duduk lagu tu. Kalau ikut saya macam ni ya. Kita sangat dan YB sekarang. Baik, terlalu banyak pengajaran. Tadi masa habis mayang Isyak tadi, Ustaz Muhammad dia baca doa. Sebelum baca doa dia, Ustaz sebut apa? Udu'uni astajib lakum. Jadi Allah Ta'ala kata, mintalah pada aku akan makbulkan permintaan kamu. Dalam ayat itu Allah Ta'ala sebut udu'uni, mintalah pada aku. Dalam ayat yang Ustaz baca tadi, subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram. Maha suci Allah. Dia guna pula perkataan Allah. Maha suci Allah yang memperjalankan hamba. Dalam ayat lain pula, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkan pada malam Al-Qadar. Saat Allah Ta'ala kata kami turunkan hujan, kami turunkan Al-Quran, kami turunkan rezeki, kami turunkan sakinah, kami turunkan rahmah. Allah gunakan perkataan kami. Padahal Allah itu satu. Allah itu Esa, dia guna kami. Sebab tu saya kata tadi, hamba Allah dengan hamba kita tak sama. Bila Allah guna kami, dia tak sama kalau kita guna kami. Kami bagi kita, kalau saya berdua, kami di atas kursi ni, kami. Ramai-ramai kami. Allah dia guna kami, bukan maknanya Allah tu ramai. Dia nak tunjuk dia gagah. Dia nak tunjuk dia hebat. Dia nak tunjuk dia maha berkuasa. Maka Allah menggunakan perkataan kami.
Dan tidaklah kami jadikan. Wa ma ja'alna. Dan tidaklah kami jadikan. Maknanya benda tu hebat. Maka Allah gunakan perkataan kami. Kami itu menunjukkan Allah tu besar, Allah tu gagah. Bukan kami itu maknanya Allah ada 2, 3. Tidak. Yang kedua, tadi saya sebut. Udu'uni. Mintalah pada aku. Dia tak kata mintalah pada kami. Dia tak kata lagu tu. Allah kata pula mintalah pada aku. Apa makna? Saya ni dekat punya Ustaz Muhammad ni tuan-tuan rapat. Bila rapat tuan-tuan ni dah sekolah pun sekali, anak pun sekali. Masuk tadika apa semua sekali, duduk kawan lama juga. Jadi saya tak guna bahasa saya dengan dia. Saya guna bahasa apa? Aku. Ni guna abang aja. Saya ni kalau dengan yang berhormat tu pakai WB. Saya jawab jumpa dia, dia jawab jumpa saya. Dia panggil saya Ustaz, saya panggil dia WB. Cuba saya tiap hari jumpa dia, kawan daripada sekolah. Duk main bola lah benda. Takkan saya panggil dia WB pun, takkan dia tak panggil saya Datuk. Tu sekolah sekali, pergi kantin sekali, apa semua sekali. Nampak apa lah, aku lah tu ni jadi WB. Nampak apa lah, aku ni jadi penceramah. Aku ya, pasal apa? Pasal Rafiq. Bila Rafiq, dia guna aku. Tu bahasa Tuhan tu. Sebab tu Allah Ta'ala kata, mintalah pada aku. Maknanya Allah rapat dengan kita. Allah tu hampir dengan kita. Jadi jangan takut minta. Mintalah minta. Allah tu dekat. Dia tak kata mintalah pada kami. Dah, mintalah pada aku. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Kalau umat kamu bertanya pada kamu, wahai Muhammad, di manakah aku? Jawab, aku hampir dengan mereka. Digunakan perkataan aku. Maknanya apa? Apa pengajaran? Ustaz ni ustaz tanya pengajaran. Ustaz ada cerita aku kami tu ke siapa? Sebab tu kena sabar. Mengaji agama ni kena sabar. Lama satu, sabar satu. Kalau mengaji satu belum mengaji lagi. Kalau tak sabar, belum mengaji lagi. Sabar tak ada. Baik. Nabi Muhammad, Allah Ta'ala kata, semayang 50 kali sehari semalam. Semayang 50 kali sehari semalam. Balik. Mai turun bawah, jumpa Nabi Musa di atas Ma'wai. Kalau umat hang buat 50 rakaat. Aku hak kuat-kuat tinggi-tinggi besar-besar pun tak mampu 50. Mai umat hang ni ke metok tak larat. Sakit kau pula. Pasal apa usah kau je dekat jauh. Oh, dia kata tu sakit kau nak sembahyang lagu mana? Minta kurang sikitlah wahai Muhammad. Oi. Nabi ni naik turun minta, naik turun minta lah naik jadi 5. Daripada 50 mana ni. Okey, apa pengajaran dia? Pengajaran dia, kalaulah Nabi tak minta kurang naik turun agak-agak 50 kali ni, nak sembahyang sehari semalam, agak-agak dan buat apa? Tak ada buat apa. Siang ikan tak ada, tengah-tengah duduk siang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maya. Pi balik siang ikan balik, siang-siang 4 ekor. Allah pakai apa? Hak nak nikah pun tak ada. Tak panak apa. Buka pintu bilik, Allah Akbar, bang saya. Bila nak panak tak ada nak apa. Maka Allah ni dia tak nak menyusahkan kita. Dia nak tengok Nabi Muhammad ni sayang tak pada kita. Dan dia tak nak menyusahkan kita. Yuridullahu bikumul yusr wala yuridu bikumul asr. Allah tak nak bagi kita susah, Allah nak bagi kita senang. Dia kata ustaz, oi, kalau nak bagi senang, awak ada suruh sembahyang. Kalau dah kata nak senang, susah sembahyang dulu. Betul apa beza hang dengan binatang? Kalau hang tak mau sembahyang, lembu je. Lembu tengok, kita tengok lembu tengok kita. Dua-dua tak sembahyang. Kita serupa. Mesti ada tanda hamba Allah. Itulah nama hamba Allah. Bila sebut hamba Allah sembahyang. Macam saya Syak buat, Maghrib buat, Isyak buat, Zuhur buat, Subuh tak buat kan? Ada?
Jadi jangan kan, subuh tak lepas 4 tu buat kan. Kira 4/5, kira kalau sekolah, kira dulu 4/5 hari habis sekolah. Kira 5/5 baru jadi hamba Allah. Jadi kalau kau hamba Allah 5, Allah tak nak bagi susah, Allah bagi senang je 5 ya. Tu pun siapa sedih kau, duduklah. Tak payahlah diri kaki gosok tu. Dia main sembahyang diri sebelah saya. Allah. Saya tak khusyuk rasa nak tengok muka orang. Sebab bila dia rukuk, Allah, aduh. Bila nak turun sujud, Allah, aduh. Dia lepas saya pula. Duk tahiyat saya, dia pijak kaki dia sebelah, lagi kuat. Saya tak siku lagi ni. Habis ayat dia tanya, ada abang tak? Pak, dia tunjuk kaki dia betul. Apa saya duduk dia saya, abang ayat tak pusing lah. Terpijak kaki tu, saya fikir abang saya tepi titik, tak ada orang pula tak. Buatnya abang saya tengok-tengok, orang tu pula gemuk tu tak kaki abang. Satu benci batal kau. Hang kalau tak boleh semayang, diri duduk, boleh baring. Kalau tak boleh puasa, buka. Pun sana kalau tak mampu pergi haji, tak usah pergi haji. Dia keringanan Allah Ta'ala bagi kepada kita. Yang kedua, dia nak tunjuk pada kita Nabi Muhammad tu penyayang. Nama saya ni Kazim. Muhammad Kazim. Orang yang menahan marah. Kalau maknanya apa makna Kazim? Kazim maknanya orang yang menahan marah di dalam hati. Saya tak marah, saya simpan dalam hati. Ya. Itulah nama Kazim. Nabi Musa tu Kazim, buah-buah Kazim. Yusuf tu Kazim, Allah Ta'ala sebut. Dia tu adalah Kazim, menahan marah dalam hati. Kisah Nabi Yusuf. Okey, tuan-tuan kalau haji nak dapat anak, itu nama Kazim. Orang yang menahan marah dalam hati. Saya ni kira lapang sungguh. Main-main sampai hotel tadi. Siap-siap dia kata dia jom tepi cari nak di bawah tu. Dia kata cikgu yang bawa hotel. Jom lebih saat tengok ada nasi goreng apa. Tapi kelas dah lebih ceramah. Masuk kelas kedai 7.50. 8.30 tak sampai. Padahal kami adalah kedai. Patutlah kursi bagi orang tak ada. Rupanya lebih lambat. Pergi kat kaunter depan tanya, bila nak siap kami punya? Oh, tak siap lagi. Dia pergi tanya dalam pula. Baru nak buat. Astaghfirullah. Adakah saya nak marah? Tak. Saya keluar dari kata, cik, boleh booking tak? Tak apalah booking. Patut kedai tak ada orang kita. Lebih lambat. Allahu Akbar. Ada saya nak marah? Tak marah. Saya apa? Mereka tak buat cendol nasi lemak kat saya apa semua tadi. Di sini bagi 4 botol. Nampak tak? 4 botol tuan. Oh dia, Allah balas balik. Dia tu apa? Saya pun tanya siapa dah minum. Saya sayang pada diri saya. Sayang sungguhlah. Tak nak bagi jatuh, tak nak bagi sakit, tak nak bagi apa. Rupa-rupanya Nabi Muhammad, dia sayang pada saya lebih daripada saya sayang pada diri saya sendiri. Tuan-tuan sayang pada diri tuan-tuan. Nabi Muhammad sayang pada kita lebih daripada kita sayang diri kita. Masya Allah. Sebab tu Siti Aisyah lepas satu hari di rumah dia mai jumpa Rasulullah. Dia kata, Rasulullah, bolehlah doa pada Allah minta ampunkan dosa-dosa saya. Nabi pun tak ada tangan. Ya Allah, ampunkanlah dosa Siti Aisyah yang dulu ke, yang lah ke, anak mai. Nabi. Bila Nabi doa Siti Aisyah punya seronoklah tuan-tuan. Sampai Siti Aisyah ni letakkan muka di atas riba Nabi tu. Tak seronok apa Nabi doa minta ampun. Kalau terima kita doa tak apa lagi, biasa. Ni Nabi doa. Takkan Allah tak mustajabkan? Nabi tanya dekat Siti Aisyah, adakah kamu suka? Kata Siti Aisyah, saya suka ya Rasulullah. Begitulah aku doa kepada umat aku tiap-tiap kali aku sembahyang. Minta Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa mereka. Itulah Nabi, dia sayang pada kita.
Kalaulah dia tak sayang pada kita, dia tak kurang. Aku dah gerenti syurga dah. Ngopi apa? Oh, bayang sudah aku syurga dah. Tapi dah Nabi nak ajak kita masuk syurga sama-sama. Tu pun kalau kita tak semayang lagi, tak tahulah Nabi dah malu Allah tuan tu. Nabi Musa kata pergi minta korang ke mahu 5 tu pun berat. Cukuplah. Aku malu. Tu tepuk kalau Nabi nak sedah lagi ni. Ini salah. Yang ketiga, apa pengajaran yang kita nak ambil malam ni? Jangan putus untuk berdoa. Jangan fed up untuk berdoa. Jangan. Sentiasalah berdoa. Allah pasti makbulkan. Cuba tengok Nabi Muhammad naik turun. Allah bagi ke? Jadi kalau Allah Ta'ala sebut pada ayat yang Imam kita sebut tadi, sebelum baca doa lepas sembahyang Isyak tadi, mintalah kepada aku, nescaya aku makbulkan. So, kenapa tak minta? Di antara pengajaran terbesar dalam Isra' dan Mi'raj ialah berdoa. Dan dalam doa tu, siapa pula yang mustajab doa dia? Pertama, dakwatul mazlum. Doa orang yang kena zalim. Okey, yang ni akak-akak abang-abang kena ingat. Doa orang yang kena zalim. Apa maksudnya? Ustaz, saya pergi masjid, betul? Ni, delek, betul? Kereta mana ada melang nak lompak kat air, habis kosong semua ni. Saya kena zalim, Ustaz. Dia sengaja ke tak sengaja? Dia memang sengaja kat air. Dia bergerak tu dia gelap. Ayat doa saya itu zalim. Itu yang kaki semayang. Kalau dia bukan kaki semayang pun jenis pau je orang. Kita kata mamat dia ni kaki pau mak langgar lompat dia berpakuih. Kita pun saja langgar bagi dia basah. Dia tak semayang punya orang. Dia doa tetap. Doa dia pun mustajab walaupun dia bukan kaki semayang. Sebab dia dizalimi. Maka berhati-hati tuan-tuan, jangan buat zalim pada orang. Kedua, jangan sempitkan skop hadis ni. Nabi kata doa orang yang zalim, yang dizalimi akan dimakbulkan. Jangan hanya zalim pada orang yang langgar lupa tadi. Sempit tu. Ya Allah, kau rosakkanlah kereta dia, ya Allah. Tu sempit. Ya Allah, kau bagi rosak kereta dia dengan pedang tu, ya Allah. Lepas tu pergi buang main. Lah buang main lah pedang nanti juga apa? Sesak ke apa? Itu sempit. Bila tuan-tuan kena zalim, jangan ingat orang yang buat zalim tu. Ingat Allah. Nabi kata, siapa kena zalim, doanya mustajab. Minta. Yelah minta apa Ustaz? Lah, anak ada berapa? Anak ada 5. Kerja semua dah? Semua menganggur Ustaz. Ya Allah, bagilah pekerjaan yang baik pada anakku, ya Allah. Aku dizalimi, dilanggar dia lupa air, ya Allah. Mintalah murah rezeki, minta panjang umur, minta mati dalam iman. Minta supaya suami tak kisiam. Itulah maksud hadis tu. Ni, hak depan saya ni, orang ramai kena zalim. Hutang tak bayar. Hutang tak bayar. Yang kena tipu kedai. Dia repair motor. Motor dia tipu kita. Tu kena saja tak saya tak tahu lah. Kasut hilang masjid. Tak tahu lah abang tak sana. Tak usah duk kisah kasut tu. Allah Ta'ala bagi hang dizalimi supaya hang doa pada dia. Doa lah. Kau main orang yang tipu sini. Kena telefon. Ini panggilan daripada Mahkamah Tinggi Kuantan. Encik ada sangat tertulak ya. Bila masa aku pergi Kuantan. Tak tahulah dalam rekod nama encik lah. IC semua encik. Encik sabar bertenang. Jangan panik ya. Kita akan selesaikan. Lebuk 20,000 lepas. Tuan-tuan nak doa apa? Ya Allah, ya Allah. Mana dia orang yang kita tak tahu. Tapi tuan-tuan doa lah kepada Allah. Ya Allah, aku dizalimi. Kau berikanlah, gantikanlah duit yang hilang itu dengan jalan yang lebih baik. Maka janganlah bersedih kalau tuan-tuan dizalimi. Duk sedih siapa?
Allah bagi peluang pada kita untuk dapat mustajab. Saya ni tuan-tuan, macam-macam orang buat zalim pada saya. Tak apa, saya gelap. Tuan-tuan tanya pasal apa, saya gelap. Allah nak makbulkan apa yang saya nak minta. Pasal apa saya tak suka lah. Pasal apa yang saya tak suka? Saya suka. Bukan saya minta tuan-tuan, zalimlah saya. Bukan minta, tu bodoh nama dia. Tapi kalau orang buat naya pada kita, terus duk sedih, terus duk meraung, terus duk kecil hati, jadi macam damak. Damak kita sering bersih. Orang duk buat zalim pada dia, sudah. Maafkanlah. Sebelum Isra Mi'raj ni jadilah kau maaf. Ini sampai 4 malam untuk minta maaf. Tak ampun. Sudahlah jangan. Sedangkan Tuhan ampunkan umatnya, hamba-hambanya. Itu antara Tuhan dengan hambanya. Tapi saya dengan 4 malam. Perkara yang lepas jangan diulang kaji lagi dah belajar perahu boleh jadi 4 malam. Oh, kaji bosan. Jangan jadi macam kasih selamat. Hamba dah minta maaf. Hamba Allah kasih selamat. Aku mengaku aku mengambil sabariah dari tangan kau. Tapi bukankah aku mengembalikan penglihatan kepada kau? Tidakkah itu adil kasih selamat? Ya, adil tuan doktor. Yang pergi aku menunjuk mata tu macam sabarlah. Allah ganti dah cumi sudah. Yang kata nak menjadi sabariah siapa? Jadi lepas ni kalau kakak abang dizalimi, ini adalah masa untuk berdoa. Yang kedua, doa yang mustajab itu doa siapa? Doa orang yang musafir. Saya dari Ipoh, tadi Ustaz Muhammad tanya saya, Ustaz 20 ke 30 tahun ceramah. 33 tahun. Dia bukan anak. Ustaz lain tahun 96. Bayangkan. Saya ceramah tahun 90. Dia pun tak lain. Bayar anak saya. 33 tahun saya ceramah. Berjalan mengata tuan-tuan, inilah kali pertama Ustaz main kurang rotan. Satu negara pergi dah. Bukan kata negara, tak tahu negara mana saya pergi dah. Pertama kali main kurang rotan. Di Sarawak sebulan sekali. Dulu Singapura sebulan 2 kali. Kubang rotan 33 tahun sekali. Jauh kubang rotan. Dekat Sarawak ni boleh kubang rotan. Tak faham? Tak faham. Isteri saya tadi kemarin saya ceramah mana lupa dan dia kata abang tak pernah. Nak boleh buka. Abang tak nak balik sana pergi sini, balik sana pergi sini. Tahu tak? Tadi Ustaz Mak dia beritahu saya, Ustaz kita ada peruntukan pukul 11. Tak apa, nampak pukul 11, pukul 10 boleh balik. Besok pagi saya ceramah di Kuala Lumpur. Pukul 12 tengah hari. Kemudian balik ke Ipoh, malam besok ada forum perdana. Habis tu pula pergi pula Putrajaya. Hari Khamis pukul 10 ada di Putrajaya, Kementerian Apa. Malam tu patah balik pula tempat masjid mana-mana sekolah Ustaz Jafri Ubakar. Balik ke Ipoh pula, terus pergi Melaka pula hari Jumaat. Mana ada tu? Sejak bila pula? 33 tahun lepas. Isteri dia kata, abang lihat abang yang doa. Duk rumah. Saya kata nombor 1, abang boleh rehat. Tapi abang dah niat nak mati dalam dakwah. Mati dengan ceramah ke apa. Kalau duduk di rumah tak ikut. Peluang nak mati pun tak ada. Dulu 2016 saya kena ceramah, kena serangan jantung. 2016 di Kelantan. Saya ingat dalam ambulans tu saya kata tak ada lah. Alhamdulillah, la ilaha illallah. Mengucap ni. Dalam tu dengar semua, tengok saya tengok dia. Pukul 10.30 malam, depan abang satu Malaysia Al-Fatihah. Tak kasi meninggal dunia. Viral, dekat siap gambar tu ambulans ni. Kalau ikut Facebook, saya ni zombie. Yang kedua saya kata, mama, ayah ni nak berdoa sebab ayah musafir setiap. Dalam kereta saya tuan-tuan terbaik tu permintaan doa
Yang anak nak periksa, yang anak tak boleh cakap, yang anak kena ni, yang suami kena stroke, isteri lari pada rumah. Orang ikut pengkit. Yang anak jantan dia bertukar jadi perempuan, semuanya dah. Ustaz tolong doa. Saya sampai mana-mana, saya ambil satu kertas, dua kertas, saya baca doa. Baca doa tuan-tuan. La ilaha illallah al-azimul halim, la ilaha illallah rabbul arsyil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul arsyil karim. Baca doa, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Minta. Pasal apa? Nabi sebut doa orang musafir mustajab. Yang ketiga, doa mak bapak pada anak-anak dia. Depan saya ni insya-Allah semua ada mak bapak, semua jadi mak bapak, insya-Allah semua ada anak-anak. Jom doa untuk anak. Yang hak ketiga ni Nabi sebut spesifik. Doa mak bapak pada anak-anak. Yang tadi doa mazlum, dia tak sebut. Doa orang yang kena zalim pada orang yang buat zalim, Nabi tak sebut. Nabi tak sebut doa orang musafir pergi ceramah, Nabi tak sebut. Dia sebut umum. Siapa yang kena zalim, mustajab. Siapa musafir, mustajab. Tapi untuk mak bapak, dia sebut umum pada anak-anak mereka. Jom tuan-tuan, kita ni ada anak-anak kita. Duduk saja-saja, buh teh kepala ni. Allahu latifun bi'ibadihi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyul aziz. Baca doa bagi lembut hati. Cakap yang baik-baik pada anak kita. Sebab doa mak bapak pada anak-anak adalah mustajab. Jadi pengajaran yang saya nak ambil pada Isra' Mi'raj malam ni, jangan sekali-kali fed up untuk berdoa. Nabi naik turun berdoa pada Allah, minta untuk kita. Wallahu a'lam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tuan-tuan sekalian, doa mazlum, orang dizalimi, doa orang musafir, doa mak bapak kepada seorang anak. Datuk sebut pasal solat tadi. Tuan-tuan, bapa saya, ayah saya pernah masuk penjara. Abang saya pernah masuk penjara. Tapi bukan sebab dia buat kesalahan, dia jadi banduan. Dia masuk penjara atau urusan dakwah di ceramah kan. Ada satu orang banduan senior, Palung. Itu orang pada ketika bapa saya masuk satu penjara di yang besar di utara Kedah ni. Wadah dia cerita banduan ni, Datuk, bahawa saya banduan ni dia masuk 2 kali. Dia masuk 2 kali. Kali pertama dia masuk 20 tahun 20 sebatan. Kali kedua dia masuk 20 tahun 24 sebatan. Tambah sebatan. Kenapa? Jadi pegawai kaunseling pun tanya, Pak Long, siapa ni Pak Long? Siapa ni? Kan? Sampai 2 kali ni, kalau kira tu 40 tahun. Habis umur ke dalam penjara saja siapa? Allahumma salli ala Muhammad. Pak Long tu rupa-rupanya tuan-tuan, perempuan ni boleh sekalian, bahawasanya Pak Long tu dia masuk ke dalam penjara nombor 1. Pasal dia masuk kali pertama tu, dia rupul anak nombor 1 dia. Kali kedua dia masuk pula 20 tahun 24 sebatan, dia rupul anak nombor 2 dia. Oh dia tanya, siapa ni Pak Long? 2 orang ni rupul. Pak Long tu jawab, Tuan, sebelum orang ni pakai, saya pakai dulu tuan. Sebelum orang ni pakai, okey. Sebelum orang ni pakai, saya pakai dulu tuan. Betul? Waktu dia tanya perkara asas. Yang pertama Pak Long dulu waktu buat hubungan suami isteri dengan isteri Pak Long ada berapa anak? Saya ada 4 orang anak. Pak Long ada berapa anak? 4 orang tu Pak Long waktu sama tu, lepas sama tu Pak Long mandi wajib tak? Tuan, mandi wajib tu apa? Mandi wajib tu apa? Tak mau. Pak Long, tak apa. Dari Pak Long baca Al-Fatihah kau tengok. Al-Fatihah pakai tak? Dia tanya macam tu. Kemudian, ibu ya sekalian, Pak Long tu jawab, Al-Fatihah tu apa tuan? Fatihah tak tahu. Alham tahu. Untuk tu, Alham tahu. Dia macam Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Birwati. Sampai Maliki yaumiddin saja dia berhenti. Tuan-tuan sekalian, yang bahagia tu, tak ada semayang. Dia tak semayang. Semayang adalah tali ikatan yang utama di antara seorang hamba tu dengan Tuhannya.
Baik, kita boleh sudah soalan terakhir pada Datuk. Selepas pagi Isra dan juga Mi'raj, Nabi SAW cerita ni, Nabi SAW dalam keadaan gelisah. Hadis ni panjang, saya buat rumuskan sikit. Nabi gelisah, macam mana Nabi nak cerita kepada penduduk Mekah bahawa Nabi SAW dalam perjalanan pergi Palestin apa semua. Kemudian datang Abu Jahal. Abu Jahal pernah sekali dia tu jadi tukang cerita, dia pula jadi tukang cakap kepada Nabi. Dia panggil orang Quraisy mai duduk depan Nabi SAW. Kemudian Nabi cerita. Lepas Nabi cerita apa yang berlaku kepada Rasulullah SAW pada peristiwa Isra dan juga Mi'raj. Lepas daripada itu manusia terbagi pada 3. Kelompok yang pertama, kelompok Abu Jahal. Kelompok Abu Jahal ni dengar-dengar Nabi cerita tu diput-put tangan. Sonok. Kenapa? Untuk mereka menyesatkan lagi manusia. Sonok. Satu. Kelompok nombor 2, kelompok umat Islam yang tertipu dengan daya Abu Jahal. Tengok, bukankah aku telah memberitahu kepada kalian bahawasanya Muhammad ni penipu. Dia pun tertipu dengan Abu Jahal. Murtad. Daripada orang Islam jadi murtad. Nombor 2. Kelompok nombor 3, kelompok Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, orang beriman yang lain yang kuat iman dia. Apa? Muhammad pergi Palestin. Pagi ni ada kat Mekah. Kalau Nabi Muhammad pergi Palestin, kalau nak cerita Nabi Muhammad pergi lebih daripada Palestin lagi, aku akan percaya. Soalan kepada yang kami Datuk terakhir ni, Ibu ayah sekalian, macam mana kita nak hapuskan golongan yang seperti Abu Jahal dan kuncu-kuncunya yang tidak beriman dengan peristiwa Samiyah, Isra Mi'raj Samiyah yang datang daripada Rasulullah, yang datang dalam Al-Quran. Dan macam mana kita nak kembangkan lagi kelompok yang seperti Sayyidina Abu Bakar dan orang beriman pada takal itu. Baik, terima kasih Ustaz. Tuan-tuan yang saya muliakan, soalan yang Ustaz bagi kepada saya ni kemah, kalah soalan forum perdana. Allah Akbar, ni boleh jadi moderator forum ni Ustaz ni. Tak pun tazkirah malam Jumaat. Soalan hak dia bagi pada saya ni mana dia habaq kat saya kan? Saya pun tak kenal dia, baru malam ni kenal. Dia main belasah soalan. Saya pun belasah jawapan dia jawab apa. Tapi kalau soalan yang baik, jawapan yang baik datangnya daripada soalan yang baik. Jawapan yang baik datangnya daripada soalan yang baik. Sebab tu dulu ada orang tanya saya, Ustaz. Dia kata, Ustaz, air mani tu najis tak? Saya kata tak najis. Kalau tak najis, Ustaz, boleh tak kita ambil wuduk dengan dia? Saya kata kumpulkan 2 kolah dulu, lepas tu baru hang telefon saya. Jadi soalan tak apa cerdik itu, jawapan dia pun tak apa cerdik. Ini soalan kira kemah tuan. Oi, macam mana nak hapuskan pahaman, menolak pahaman yang sejenis dengan Abu Jahal Abu Lahab. Masalah dia tuan-tuan, sebab kita ni rasa kita ni hebat. Kenapa iblis itu rosak? Pasal dia rasa dia hebat. Kenapa iblis itu kafir? Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Aba wastakbara. Sebab dia rasa dia betul, hak lain semua salah. Sebab dia rasa dia paling terror sekali, yang lain tak terror. Maka itulah punca kenapa kita boleh tolak benda-benda yang fakta, yang hujah, baik daripada Al-Quran ataupun daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada satu orang dia kata pada saya, Ustaz, saya sekarang sambung master daripada ijazah, saya buat master. Saya belajar di universiti ni. Soalan saya, Ustaz, Rasulullah belajar di universiti mana? Oh, dahsyat. Dia kata Nabi belajar di mana? Saya ada universiti, saya ada ijazah, Nabi ijazah apa? Maka inilah punca dia mula nak menolak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh dia apa? Contohnya Nabi Muhammad tu duduk dalam apa nama Gua Hira. Duduk dalam Gua Hira, dan dia kata Nabi Muhammad bukan contoh seorang bapa yang baik, suami yang baik, sebab meninggalkan isteri dan anak-anak di bawah dan dia duduk dalam gua. Dia abaikan tanggungjawab. Entah. Adakah Nabi Muhammad ni contoh? Dahsyat tuan-tuan. Apa nak jadi hari ni? Kita tanya dekat dia, hantar tak sejarah apa benda tentang Rasulullah? Hantar tak? Ada yang kata pula, bagilah minta nikah lagi seorang.
tak minta izin pada isteri. Macam Muhammad pun tak minta izin juga. Dia kata direct dia panggil Muhammad je tuan-tuan. Dia ingat Muhammad tu sepupu dia. Kau hajar betul tuan-tuan. Allah Ta'ala dah kata dah, jangan panggil Nabi Muhammad dengan panggilan macam kamu panggil kawan-kawan kamu. Surah An-Nur ayat 63. Allah Ta'ala sebut tuan. Jangan panggil Nabi macam kita duk panggil kawan-kawan kita. Sebab tu kita sebut Nabi Muhammad. Siap dengan selawat lagi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Nabi Muhammad buat itu bukan dia yang saja-saja buat. Atas perintah daripada Allah. Ingat saja-saja Nabi pergi naik gunung tu. Daripada ilham wahyu daripada Allah pergi naik. Sagi aku nak turunkan wahyu. Kalau setiap perintah Allah kamu kata tak adil, susah. Kalau setiap perintah Allah kamu kata tak adil, bila Allah kata pergi naik atas gunung tu, sekali lagi aku nak turun, pergi naik. Waktu tu dah Allah dah pelihara dah Nabi Muhammad. Dia takkan buat zalim, dia takkan menzalimi. Sehinggalah dia dapat wahyu. Yang kedua, yang Nabi Muhammad naik atas gua tu, Siti Khadijah tu bukan apa-apa kedana, tuan-tuan. Tuan-tuan jangan faham Siti Khadijah ni apa-apa kedana, Nabi Muhammad tu apa-apa kedana. Tak makan, tak ada apa, dia ada pembantu. Siti Khadijah ni orang kaya. Dia bukan miskin. Takkan Nabi Muhammad nak tinggalkan anak-anak dia dalam keadaan lapang, Siti Khadijah dalam keadaan kebulung. Dia kaya. 3 anak-anak Nabi besar dah. Kena faham tu. 15 tahun dah menikah, anak-anak besar dah, tahu bukannya umur sehari. Tapi tak faham. Dan Siti Khadijah pun kata naiklah. Dengan sebab pengorbanan Siti Khadijah tu, akhirnya Al-Quran turun. Kalaulah Siti Khadijah buat perangai, tu memang benar tau. Pergi gua Ustaz. Gua siapa rumah tu ada. Nampak tak? Agak-agak macam mana tuan-tuan? Tapi Siti Khadijah dia baik. Itulah dia. Dan bila Nabi dapat wahyu, malaikat Jibril mai peluk dia, balik menggigil. Ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal mudaththir. Menggigil dia, selimut sejuk. Tak ada pula Siti Khadijah kata, rumah tu ada elok-elok, gatal tidur dalam gua. Tak siapa mai peluk menyusah kita pula. Dia tak kata lagu tu. Ni bentuk dia. Bila kita menganggap kita lebih pandai daripada Rasulullah, itulah jadi penyakit dah. 2. Bila kita menganggap bahawa kita ni lebih bijak daripada Allah, lagi besar daripada Allah. Sebab itu kalimah yang mula-mula kita dengar, Allahu Akbar. Kalimah yang pertama kita bila dipanggil suruh sembahyang, Allahu Akbar. Saat lagi kita nak sembahyang subuh, Allahu Akbar. Mai zuhur, Allahu Akbar. Angkat takbir je, Allah Maha Besar. Banyak benda boleh angkat takbir. Macam ni pun boleh. Boleh. Macam ni pun boleh. Pak siapa macam ni? Ini namanya bentuk penyerahan kepada Allah. Allah Maha Besar. Serah diri pada Allah macam tu. Tuan-tuan, kalau polis kata, jangan bergerak, angkat tangan. Tak melawan lah, angkat tangan, duduk diam. Sebab tu saya tak apa gemar bila tuan-tuan angkat takbiratul ihram tu, macam-macam bentuk. Allah. Serah diri lagu mana? Mana ada orang serah diri macam tu? Cuba tuan-tuan, polis tahan. Angkat tangan. Jangan bergerak, angkat tangan. Polis nak buat apa tuan? Ni aku nak tembak tak tembak tuan ni. Dia pun nak takut. Ni kadang-kadang kita angkat takbiratul ihram tu, tangan hampir tampak orang sebelah. Allah. Kita duduk sebelah dia, sampai kita pun kata tak apa-apa. Lambat. Aku lambat sikit, tak apa. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Bila kita ingat kita ni maha kecil, Allah Maha Besar, apa benda yang susah pada kita nak percaya kalau Allah Ta'ala buat kehebatan yang sangat hebat pada Nabi Muhammad? Dia Maha Besar. Kita ni maha hina.
Tadi ustaz cerita pasal pak dia ni, haduk rogol anak. Tuan-tuan, okay, manusia ni asal daripada apa? Min nutfatin amsyajin nabtalih faj'alnahu sami'an basira. Manusia ni jadi daripada air benih. Air benih, bahasa kita orang Kedah ni air mani. Nak sebut air mani pun tuan-tuan tak mau. Cuba pergi sebut air mani kat Mangah Atas ni, geli ustaz, apa? Tu Mangah. Yang tu lah asal kita. Geli nak sebut, nak pegang menggeli, tambah nak jual. Tuan-tuan tengok ayat balang ni belakang Melambok. Tengok orang berniaga. Air Melo ada, Bandung ada, apa Sirat Limau semua ada. Ada jual air mani. Satu balang, tak luak pun tuan. Siap kempen, air mani. Air mani, tobat lahum tak ada siapa beli. Yang tobat lahum tak ada siapa beli tu asal kita. Belaga. Asal itulah kita belaga. Sebab tu kita tak boleh sombong. Sebab tu kita tak boleh belagak. Kita daripada air tu, orang pun tak mau. Tiba-tiba Allah jadikan kita, Allah angkat darjat kita. Satu. Daripada benda tu, hebatnya Allah. Allahu Akbar, maha besarnya Allah. Daripada air, boleh jadi orang. Allah, hebatnya. Daripada air tuan-tuan, Allah boleh jadi otak, boleh buat mata, boleh buat hidung, buat telinga, buat gigi, buat jantung, buat darah. Daripada air boleh buat suara. Hebatnya Tuhan. Daripada air boleh jadi suara, dan suara kita tak sama. Ni hak dalam masjid tu, hak di atas, hak di bawah, hak di luar. Bukalah suara, tak sama. Ustaz Muhammad suara lain, saya suara lain. Macam mana Allah boleh buat? Inilah nama dia Allahu Akbar. Hang duk tengok Isra' Mi'raj jauh lagi, tak apa hang tengok hang dulu. Cap jari tak sama. Okey. Gigi tak sama. DNA tak sama. Tapi darah sama. Abang darah apa? O. Abang darah O. Boleh derma darah. Sakit di belakang, di dalam wad tu dia perlukan darah jenis O. Abang darah jenis apa? B+. Ada ke B+? Saya B2, B-food. B-food masuk dalam ni. Jarang tuan-tuan. Bayangkan tuan-tuan, gigi tak sama, DNA tak sama, tapi darah Allah jadikan boleh tolong menolong. Boleh share darah, kongsi darah, derma darah. Bukan setakat boleh darah share, jantung saya ni pun boleh bagi kat ustaz. Boleh tolong pula. Saya accident, orang ambil jantung saya, bagi kat jantung ustaz, penunggu, derma organ. Ada sekarang tak, kawan saya accident mati, dia derma tulang sebelum dia meninggal. Dia isi borang, derma tulang dia. Orang ambil tulang dia, ganti pada orang yang penyakit kanser tulang, dapat tulang dia. Boleh pakai pula. Buah pinggang, boleh pakai pula. Maha suci Tuhan. Dia boleh tolong kita sampai tahap macam itu. Sebab tu tuan-tuan, dengan susah hati ya. Masuk ya, pergi derma mana-mana. Besok kalau ada orang bagi derma mata ke apa kan, insya-Allah boleh pakai. Yang tak ada derma hak tu Sebab tu abang-abang sini hak mana lembut-lembut sini tu saya duk buang. Tak duk lembut, teringin nak buang pula. Saya nak jadi perempuan. Sudah. Dia pergi potong dia pula tuan-tuan, potong-potong 2 minggu pun selesai. Nak kencing sakit, nak apa pun sakit, tidur salah, semua salah, baru. Sebab tu fikir tu. Buah pinggang, orang boleh derma. Jantung, orang boleh derma. Mata ni kalau rosak tuan-tuan, pergi Singapura. Ada satu doktor, dia bagus ubat. Nama dia Dr. Ismadi. Memang. Elok, dia buat ustaz elok ustaz, Dr. Ismadi. Mata celik terang. Nak faham? Tak faham sudah. Tapi kalau abang dah buang benda tu, siapa nak derma bang? Ni yang saya cakap kat situ pondan tu. Abang pergi buang benda tu, abang fikir bang, kalau abang nak pakai balik, siapa nak derma? Mai jumpa Tok Imam derma kat saya. Tok Imam kata aku pun nak pakai.
Tuan-tuan yang saya muliakan, jangan hang kata Isra' Mi'raj tu, tengok hang dulu. Daripada setitis air boleh jadi orang. Berbilion manusia, tak sama pun. Hang tak herannya tu. Pasal apa yang heran Nabi Muhammad naik ke langit? Allah yang buat semuanya. Tak ada apa yang mustahil pada Tuhan. Kita ni tuan-tuan, kalau sama pun tak sama betul. Suara tadi saya kata ada. Suara kita kalau sama dengan orang lain, tak sama 100%. Bolehlah ambil tapak tangan duk cakap. Kalau urat ini bertemu dengan urat ini, tandanya Cikgu Murni nak kahwin dengan orang kaya. Bolehlah. Tapi tak sama betul. Dia tak apa nak sama betul, tuan. Azura, ada sinar di matamu. Sikit-sikit bolehlah. Kita terhad. Apa yang pelik? Saya ni main pada Ipoh. Saya naik kereta Vampire. Okey, warna hitam. Adalah seekor semut. Naik lagu mana tu, dia masuk sekali. Duduk dekat dashboard meter, depan-depan cermin. Semut seekor. Mai daripada petang tadi, mai daripada Ipoh, mai ke Barotan, sat lagi balik. Saya turun rumah, semut tu pun turun sekali. Masuk sarang. Isteri semut tanya, "Pi mana?" "Malam mau balik." "Pi Kubang Rotan." Merapu orang tua ni apa? Kubang Rotan mana? "Kedah ada start tu." "Bila pi?" "Petang tadi." "Masa balik?" "Lah, baru balik ni." Merapu orang tua ni. Kita ni pergi kesudah tak nak pergi sana lah. Bukan aku berjalan, aku dibawa. Aku dibawa berjalan, naik Vampire. Laju. Sedah dia pulas tu, tekan minyak tu, bong kata, bunyi tu. Sejauh mata memandang. Memang sejauh lah hang semut. Sekali kereta api, hang semut, hang kecil. Kalau betul lah abang pergi Kubang Rotan, abang jumpa apa? Mula-mula jumpa Lopong Su lu, berhenti makan laksa lu situ. Kena laksa apa semua. Aku tengok tuan kau makan laksa tu, masuk Pulau Pinang, jalan jam lah. Mereka balik kerja apa semua ni, jam lah. Lepas tu lepas gurun tu tak jam lah, perterah lah kata. Lepas tu masuk Alustaq jumpa. Jumpa menara Alustaq lah apa semua ni. Lepas tu balik lah ni. Mustahil apa pada semut kalau dia dibawa berjalan? Mustahil apa Nabi Muhammad naik ke langit kalau dia dibawa berjalan? Bukan dia terbang berjalan, dia dibawa. Mustahil apa bendanya, susah tang mananya. Tapi Ustaz, Nabi Muhammad tak pakai oksigen. Kalaulah Nabi Muhammad tu pakai oksigen, di mana hebatnya Allah Ta'ala? Di mana hebatnya Nabi Muhammad sebagai tetamu Allah? Saya ni tetamu tuan-tuan, sebab tu dapat sofa ni walaupun panjang belakang, tuan-tuan. Sebab saya ni tetamu, tuan-tuan, duduklah cokong di bawah. Mana boleh tetamu dengan yang sama duduk di bawah? Saya ni tetamu, sebab tu dapat mikrofon, botol air 4. Nabi Muhammad tu tetamu. Kalau dia kena pakai kasawan, baju Neil Armstrong, apa sejadah, apa benda. Apa taraf Nabi Muhammad dengan angkasawan? Tu nama dia sawan, tuan-tuan. Jadi Nabi Muhammad dia dengan penuh kemuliaan. Dan Nabi Muhammad tak pernah berbohong. Nabi tidak pernah berbohong. Tak, saya takkan percaya selagi mana saya tak pergi tengok. Memadailah Nabi seorang yang pergi dan dia balik, dia ambil habaq dekat kita. Apa yang Nabi Muhammad tengok tu, dia tak pernah sorok pada kita. Apa yang Nabi Muhammad habaq pada kita, dia tak pernah tokok tambah, dia tak pernah bohong pada kita. Maka macam mana Nabi tengok, macam itulah rupanya kita tengok. Maka jadilah hamba Allah, percaya dengan apa yang Nabi cakap, memadailah kita menjadi hamba Allah. Wallahu a'lam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Begitu mantap sekali penerangan tuan-tuan ya. Sayangnya
Kita dah sampai di penghujung 10 malam. Datuk pun ada hajat yang lain. Baik, itu aja sekalian. Kita nak kena jadi hamba Allah yang mana diangkat takbir 5 kali satu hari paling minimum. Pada tak kala mengangkat takbirnya itu, dia menyerahkan dirinya secara fizikalnya pada Allah, dan sepatutnya dalam hatinya juga dia serahkan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kena jadi macam Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, jangan jadi Abu Jahal. Abu Jahal ni tuan-tuan, dia ni adalah satu orang yang disebut sebagai Fir'aun hadhihi ummah. Fir'aun umat ni, Abu Jahal. Abu Jahal mati pada tak kala peperangan Badar. Abu Jahal ni tuan-tuan, umur dia 54 tahun waktu dia mati. Umur Nabi pada tahun yang dia mati itu umur Nabi 55 tahun. Dia lebih kurang umur dia dengan Nabi SAW. Pada waktu dia mati tuan-tuan, dia mati dalam keadaan hina. Sebab dia tak percaya dekat Nabi. Bukan hanya dia tak percaya dekat Nabi, dia lawan pula Nabi SAW kuatah. Fizikalnya, mentalnya, Facebook, Instagram, TikTok, semua dia buat untuk dia lawan Nabi SAW. Waktu dia mati, Nabi cakap dengan dia. Dapat dia mati lah, Nabi cakap dengan dia. Nabi kata kepada Abu Jahal, ada sebut beberapa nama tuan-tuan yang dilempar mereka itu dalam lubang. Orang-orang kafir yang mati pada peperangan Badar. Nabi kata, lani hampa jumpa, lani hampa percayalah. Adakah kalian mempercayai apa yang telah Tuhan janjikan kepada kalian sekarang? Daripada azabnya, daripada penyesalannya, daripada api nerakanya, daripada seksanya. Sekarang percayalah. Kata Nabi SAW, فَإِنِّي وَجَدْتُ مَا وَعَدَنِي رَبِّي حَقًّا. Kerana sekarang ni aku telah mendapati apa yang Tuhan janjikan padaku itu semuanya benar. Islam tidak akan jatuh, Islam tidak akan kalah, Islam akan menang. Dulu, kini, selama-lamanya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Mudah-mudahan ceramah Isra Mi'raj yang dianjurkan oleh ahli jawatan kuasa Masjid Nurul Ihsan Kubang Rotan dengan tetamu jemputan kita yang istimewa, Datuk Ustaz Kazim Ilyas Al-Hafiz. Mudah-mudahan kita malam ini menambah iman kita pada Allah, menambah cinta kita pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada sumur di ladang, boleh hamba menumpang mandi. Kalau tuan-tuan banyak lagi sumpah, insya-Allah kita akan buat program macam ni lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan serahkan majlis ini kepada Tuan Pengerusi Majlis. Terima kasih.